Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama lagi dalam tadabbur setiap muka surat daripada Al-Quran. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat 118, insyaAllah muka surat 118. Daripada insyaAllah kita akan bertadabbur pada pagi ini di muka surat 118, iaitu surah Al-Ma'idah ayat 58 sehingga ayat 64, insyaAllah ayat 58 sehingga ayat 64. Jadi Alhamdulillah, hari ini di muka surat ini kita akan masih lagi akan bersama-sama diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap sikap setengah daripada golongan orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita tengok bahawa sangat banyak cerita tentang orang Yahudi, tak habis-habis lagi kita tengok kan. Bermula daripada surah Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, kemudian seterusnya sampailah kepada kita sekarang ni di surah Al-Ma'idah. Masih lagi bercerita tentang orang Yahudi. Jadi kita tengoklah dahsyatnya betapa walaupun mereka ini, orang Yahudi ni, kalau ikutnya lah pada hari ini bilangan mereka sangat sedikit. Dan begitu juga di zaman dulu pun, di zaman Nabi SAW pun, orang Yahudi ni tak banyak sebenarnya. Kalau di tanah Arab, di zaman Nabi tu, hanya mereka ini berkelompok, iaitu di beberapa tempat sahaja di tanah Arab tu, iaitu di Madinah Al-Munawwarah. Itu paling jauh. Di sebelah selatan, di bawahnya, tidak ada kan. Tapi, oleh kerana kejahatan yang dimainkan oleh mereka ni, oleh kerana apa yang dilakukan oleh mereka sejak daripada zaman Nabi Musa AS lagi, maka sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan kepada kita, dan juga sampailah kepada hari ini kita akan tengok bahawa perkara yang sama berlaku. Jadi oleh kerana itulah maka sangat-sangat perlu kita ni kepada panduan daripada Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui tentang apa yang telah berlaku. Kalau kita baca dalam buku-buku sejarah, mungkin buku-buku sejarah pun dia telah diubah dan sebagainya demi kepentingan orang-orang Yahudi dan sebagainya. Tetapi jika kita baca Al-Quran, kita akan tengok bahawa Al-Quran akan menceritakan kepada kita perkara yang benar-benar terhadap orang Yahudi ni, apa yang berlaku pada orang Yahudi. Jadi insya-Allah kita baca lagi hari ini, kita akan dengar lagi, kita akan tahu lagi apa yang Allah Subhanahu taala akan ceritakan kepada kita tentang orang Yahudi. Sebelum daripada tu, tolong beri respon tentang suara dan juga video insya-Allah. Kerana tadi kita ada sedikit masalah teknikal, jadi baru saja selesaikan. Jadi harapnya dapat memberi feedback insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza nadaitum ila sholati ittakhuzuha huzwan wa la'iba. Dzalika bi annahum qaumul la ya'qilun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, ayat ni iaitu ayat 58 daripada muka surat 118 ini, surah Al-Ma'idah ini, kita akan tengok Allah Subhanahu wa taala menceritakan seterusnya. Kalau sebelum daripada ni, iaitu muka surat 117, Allah Subhanahu wa taala menceritakan jangan sekali-kali kamu ambil orang-orang yang mempermainkan agama. Orang yang mempermainkan agama kamu. Jadi sekarang ni Allah Subhanahu wa taala dalam muka surat 118 ni terus menjelaskan sikap mereka ni, iaitu mempermainkan, bukan mempermainkan agama, tapi Allah Ta'ala bawa satu daripada perkara yang mereka mempermainkan, iaitu apa yang berlaku, apa yang dilakukan oleh kita, iaitu orang Islam mesti akan melakukan solat. Orang Islam mesti akan melakukan azan, panggilan, seruan untuk melakukan solat. Jadi apakah sikap mereka ni? Allah Subhanahu Ta'ala sebutkan bahawa sikap mereka ini ialah wa iza nadaitum ila solah, apabila kamu menyeru untuk solat, iaitu apabila kamu azan. Memang ulama-ulama tafsir menyebutkan maksud menyeru sini ialah apabila kamu melakukan azan untuk solat. Jadi Allah Subhanahu taala kata wattakhuzuha huzwan wa la'iba, mereka akan menjadikan panggilan kamu itu, seruan kamu itu, mengatakan apa? Mereka akan jadikan sebagai tempat olok-olok dan juga tempat bermain-main. Maknanya mereka mempermain-mainkan azan orang Islam ini. Jadi di dalam di dalam sirah diceritakan bahawa setengah daripada orang Yahudi ni telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka katalah, Muhammad, kau ni apalah kandungan daripada kata-kata mereka tu. Mereka menuduh Nabi ni mengada-ngadakan, membuat satu benda yang baru dan sebagaimana. Jadi mereka telah sebutkan
Di antaranya ialah mereka katakan bahawa, dia kata, min aina laka hazihi siyah hazas siyah, mereka kata, iaitu kamu dapat daripada mana ni tempikan-tempikan, teriakan-teriakan ni, iaitu apa, ketika Nabi SAW dan orang Islam melakukan azan untuk solat. Jadi mereka kata siyah, mereka tempikan yang ayam, mereka fikir macam tempikan, perkikan, teriakan, apa pula ni, dia kata ni, kawan datang. Itu maknanya perkara ni sejak daripada zaman Nabi SAW dah berlaku kan. Maka pada hari ini kita tengok kan, ianya masih lagi berlaku, dan ada kan, ada di kalangan orang ni menganggap bahawa apa ni azan ni adalah perkikan apa ni kan, apa ni bertempik apa ni, nak tunjuk waktu sembahyang ni kan. Jadi kita tengok kan bahawa mereka ni mempermainkan huzuan wala'ibah, memperolok-olokkan dan mempermain-mainkan seruan azan orang Islam ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, zalika, perbuatan mereka itu, zalika tu makna itu, tapi maksudnya ialah perbuatan itu, tuduhan-tuduhan itu, perolok-olokkan itu, mempermain-mainkan itu, bi'annahum qaumul la ya'qilun, mereka tu tak faham. Allah Ta'ala kata mereka tu la ya'qilun, mereka tu tak faham. Jadi kita kena faham lah, bila mereka ni mempermain-mainkan itu, kita ingat ayat ni. Mereka mengatakan kepada azan, mereka ingat ayat ni, qaumun la ya'qilun, mereka ni tak berakal, kalau ikutnya tak boleh berfikir, tak tahu, tak faham nak buat macam mana kan. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut pula kan, katakan wahai Muhammad, apa dia perkara yang berlaku ni kan, iaitu ada beberapa orang pendeta daripada orang Yahudi ni, orang ulama-ulama mereka lah, ulama Yahudi telah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, kamu ni beriman dengan apa? Dia kata, kemudian Nabi ceritalah, aku ni beriman dengan apa yang diturunkan, dengan beriman dengan Nabi Musa, beriman Nabi. Tapi bila sebut saja Nabi, mula-mula okey lagi, tapi bila sebut saja kami beriman dengan Nabi Isa, Nabi beritahu kepada mereka, mereka kata apa? Inilah dia kata ni kami tak kenal, dia kata la na'lamu dinan syarrum min dinikum. Mereka kata, ni sekarang kami tahu kamu ni tak adalah kata agama yang seburuk-buruknya agama kamu lah. Tengok kan, mereka sedap-sedap kan, tuduh-tuduh kan. Nabi Muhammad SAW beritahu kepada mereka, berdakwah kepada mereka, ceritakan kepada mereka bahawa inilah dia Islam, tapi mereka tuduh pula macam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kata, kul, katakan Muhammad, beritahu kepada mereka sikit, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, awak ni ahli kitab, awak ni orang Yahudi, awak ni ahli kitab hal tangkimuna minna, tangkimuna artinya ialah tungkiru yang artinya apa? Mengaibkan, mencela. Adakah kamu ni hal tungkimuna, adakah kamu ni mencela kami, mengaibkan kami, minna illa an amanna, melainkan semata-mata kerana kami ni beriman billahi wa ma unzila ilaina, beriman dengan Allah, beriman dengan apa yang diturunkan kepada kami, wa ma unzila min qablu, dan juga apa yang diturunkan, iaitu kita ni orang Islam ni, kita beritahu dia, aku beriman, kami ni beriman dengan Nabi Musa, kami beriman dengan Nabi Isa, kami, tiba-tiba kamu kutuk kami pula dah. Kamu ni kutuk kami, dia kata, melainkan disebabkan kerana kami ni beriman dengan apa yang diturunkan, dengan apa yang diturunkan kepada kamu semua ni, kami percaya. Wa anna aktsarakum, Allah SWT kata, wa anna aktsarakum fasiqun, terus jelas beritahu, memang kata, banyak daripada kamu ni fasiqun. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam supaya memberitahu kepada mereka, banyak daripada kamu ni fasik. Ganas ni kan, ganas ni, banyak daripada kamu ni memang teruk, gitu kan. Kita kata fasik ni jahat dah maknanya kan. Kemudian kul hal unabbiukum bi syarrin min zalik. Kemudian Nabi SAW apa ni, Allah SWT beritahu kepada Nabi, beritahu kepada mereka sikit, kul, katakan kepada mereka ni, hal unabbiukum bi syarrin min zalik, nak tak aku cerita yang lebih teruk lagi daripada ni? Kamu dia memang dah teruk lah kan, fasiqun, kamu ni aku nak cerita yang lebih teruk lagi, nak dengar? Ni aku nak cerita, dia kata, hal unabbiukum bi syarrin min zalik masubatan indallah, orang yang masubah dia lebih dahsyat lagi. Masubah sini artinya ialah iaitu jazaan, maksudnya iaitu orang yang lebih teruk lagi balasannya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Masubatan indallah, Allah Taala kata aku nak cerita ni, beritahu, Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya beritahu kepada orang Yahudi ni, aku nak cerita yang lebih dahsyat lagi daripada itu, iaitu apa? Allah Ta'ala pun katakan, iaitu man la'anahullah, iaitu ada satu lagi, orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Ini satu perangai ni, itu yang tadi tu,
yang kamu mempermain-main kata kamu, sedangkan aku beriman dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Ni ada satu jenis lagi yang lebih dahsyat lagi ni. Ni Allah Ta'ala minta kepada Nabi SAW beritahu kepada mereka. Siapa dia? Iaitu man la'anahu Allah, iaitu orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Siapa orang yang dilaknat oleh Allah? Orang Yahudi lah. Jadi maknanya kita faham sekarang kan, kalau kata orang Yahudi ni apa, iaitu mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ni orang yang dilaknat oleh Allah, tu nombor satu. Yang Allah Ta'ala beritahu kepada kita. Allah Ta'ala beritahu kepada Nabi Muhammad SAW supaya berkata kepada orang Yahudi tu, aku nak cerita kepada kamu ni, iaitu kamulah orang Yahudi, orang yang dilaknat oleh Allah SWT. Kemudian tu yang pertama. Yang kedua apa Allah Ta'ala kata? Man la'anahu Allah, kemudian wa ghadiba alaih, dan dia tu dimurkai. Allah Ta'ala marah kepada mereka. Kamulah, kamu orang Yahudi, Allah Ta'ala marah ni. Kita dalam Quran kita baca, setiap hari, setiap kita sembahyang, kita akan bacakan ghairil maghdubi alaihim, iaitu janganlah, janganlah kami ni jadi macam orang-orang yang maghdub. Memang kita baca setiap hari, maknanya setiap hari kita akan baca, kita akan beritahu kepada kepada orang Yahudi ni, ya betul Allah Ta'ala sebutkan tu, orang Yahudi memang macam tu hingga ke akhir zaman, hingga sampai bila Allah Ta'ala tak hadkan waktu tu. Kamu ni sejak daripada Nabi Musa alaihissalam, maka inilah perangai kamu. Jadi Allah Ta'ala beritahu kepada kita supaya kita ni nak faham bahawa inilah orang Yahudi. Yang kedua, Allah Ta'ala maghdub. Maghdub tengok kan, sampai bila-bila kan kita baca sampai sekarang kan, supaya kita ni ingat maghdub. Walaupun tak mention nama Yahudi dalam Al-Fatihah tu, tapi semua memang dah ulama semua kata itulah maksud dia. Sebab apa? Tengok dalam ayat ni Allah SWT kata wa ghadiba alaihi, dan kemudian Allah Ta'ala murka pada mereka, wa ja'ala minhum, dan kemudian menjadikan di kalangan mereka. Sekarang ni sebahagian. Yang tadi tu semua, yang tadi semua orang Yahudi sehingga hari kiamat kan. Tapi ada pula tu di kalangan mereka ni Allah Ta'ala kata wa ja'ala minhum, dan kemudian Allah Ta'ala telah jadikan sebahagian daripada mereka. Maknanya tak semualah ini tak semua kan, iaitu apa? Menjadikan mereka al-qiradata wal khanazir, beruk, kera dan juga babi. Jadi ulama-ulama kata, ulama tafsir ketika mengexplainkan ayat ni kan, adakah betul-betul menjadi kera dan menjadi babi, atau menjadi perangai seperti perangai kera dan juga perangai babi. Ada setengah ulama kata bukan menjadi betul-betul menjadi sebahagian daripada mereka ini menjadi kera dan juga babi, tapi setengah ulama kata sifat mereka. Apa sifat kera? Sifat kera inilah mengikut, dia kata. Ni ulama dalam tafsir kata, seperti Al-Wasit dia kata, ialah mereka ni sebahagian daripada mereka menjadi perangai beruk, menjadi kera. Kalau orang Brunei panggil ambuk, macam duduk atas pokok tu, lompat-lompat. Itu perangai dia apa? Yang masyhurnya iaitu dia ni ialah taklid, iaitu mengikut membabi buta, ikut saja. Yang kedua, al-khinzir, Allah Ta'ala sebut kan, iaitu al-khanazir. Khanazir tu ialah plural kepada khinzir. Jadi khinzir, perangai apa perangai khinzir? Iaitu perangainya buruk, perangai suka benda kotor dan sebagainya. Itu jadi apa? Itu sifat orang sebahagian daripada Yahudi, Allah Ta'ala telah jadikan mereka macam tu. Jadi ada yang setengah katanya memang betul-betul bertukar menjadi kera, lepas tu beberapa hari lepas tu mereka pun mati. Jadi kita tak katalah bahawa kera dan juga babi pada hari ini tu itulah merupakan asalnya adalah semua tu daripada Yahudi, bukan tapi sebahagian daripada mereka telah bertukar. Kera dah ada sebelum daripada tu, babi dah ada, tapi Allah Ta'ala jadikan mereka sebahagian daripada mereka menjadi kera dan babi, kemudian lepas daripada tu mereka pun mati. Nak tunjuknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni sangat marah kepada mereka kerana perbuatan mereka, terutama yang Allah Ta'ala ceritakan di antaranya ialah kerana yang peristiwa yang tangkap ikan di bulan dalam pada hari Sabtu tu. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa abadat taghut, dan kemudian mereka setengah daripada mereka ni pula minhum ni wa abadat taghut, iaitu apa? Penyembah kepada syaitan. Betul hari ni kan kita tengok ada kan yang penyembah syaitan kan, dan kemudian ajak pula manusia tu kepada penyembah syaitan. Ni dahsyat lah. Jadi ada 5 benda sini Allah SWT sebutkan tentang perangai ataupun apa yang terjadi kepada orang Yahudi ni. Ini keadaan mereka. Jadi Allah Ta'ala sebut sebab daripada itu, ulaika syarrun makanan, mereka itu adalah syarrun makanan, seburuk-buruk, iaitu makanan tempat, iaitu dalam neraka. Dan kemudian Allah Ta'ala kata wa adallu an sawa'is sabil, dan mereka ini adallu, dan kemudian tu adallu maknanya menyesatkan daripada jalan yang benar. Orang Yahudi maknanya mereka ni
penyesat kepada jalan yang betul. Jadi Allah Ta'ala dah sebutkan ini kepala penyesat ni ialah orang-orang Yahudi. Kemudian seterusnya ayat 61, wa iza ja'ukum, mereka ni pula bila datang dia kata ini minta maaf, sebahagian daripada mereka pula ni adalah munafik. Dahlah mereka ni Yahudi, munafik pula. Ada yang Yahudi tu Yahudi betul-betul, makna mereka katalah kami ni Yahudi dan sebagainya. Itu memang Yahudi betul, satu kelompok. Ada satu kelompok lagi pula ni, iaitu Yahudi munafik pula tu. Konon-kononnya datang kepada Nabi SAW kata kami ni beriman, kamu beriman. Tengok Allah Ta'ala sebut sini kan, wa iza ja'ukum, apabila mereka datang kepada kamu ni, qalu amanna, mereka kata kami beriman, kami percaya. Tapi Allah Ta'ala kata apa? Wa qad dakhalu bil kufri wa hum qad kharaju bihi. Mereka masuk kepada kamu kufur, tapi bila berdepan dengan kamu mereka kata beriman, tapi keluar, Allah Ta'ala kata keluar pun kufur juga. Masuk kufur maknanya jumpa dengan Nabi ceramah ke, Nabi cerita, Nabi apa, tak efek apa-apa kepada mereka. Sama je, mereka masuk pun kufur, mereka balik pun kufur, keluar daripada tempat kamu pun kufur. Bihi, Allah Ta'ala kata, dengan kekufuran tu. Wallahu a'lamu bima kanu yaktumun. Allah Ta'ala tahu. Mereka fikir, mereka berdepan dengan Nabi ni, mereka tipu Nabi, mereka kata macam ni, mereka beritahu kami beriman tu, amanna. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala tahu. Tengok kan, Allah Ta'ala dah bongkar mereka kan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala bima kanu yaktumun, Allah Ta'ala lebih tahu, maha tahu dengan apa yang mereka sembunyikan tu, iaitu kekufuran mereka tu. Wa tara katsiran minhum, cerita pasal orang Yahudi lagi. Banyak di kalangan mereka ni, Allah Ta'ala kata kamu akan lihat banyak di kalangan mereka ni, kamu lihat, iaitu apa? Minhum, iaitu minal Yahud tu, yusari'una fil ismi, bersegera, cepat-cepat maknanya. Kalau ada perkara-perkara dosa, al-ismi itu maknanya al-kazib, penipuan, benda-benda yang tak betul, mereka kejahatan, tu mereka cepat-cepat. Kamu tengok sebahagian daripada mereka cepat sangat nak buat benda-benda jahat tu. Kemudian wal-udwan, kezaliman. Kemudian wa aklihi musuh, Allah Ta'ala kata dan mereka dia makan apa? Cepat sangat tu. Yusari'una, berlomba-lomba seolah-olahnya. Berlomba-lomba untuk apa? Untuk makan benda-benda haram. Asuh tu kita sebut daripada kan. Termasuk dalam tu ialah rasuah. Rasuah dalam bahasa Arabnya rasuah. Dalam bahasa Melayu rasuah. Ni sifat rasuah ni, sifat orang Yahudi ni. Sifat suka kepada benda tu kan. Labisa ma kanu ya'malun, Allah Ta'ala kata labisa, seburuk-buruk, tak adalah seburuk ma kanu ya'malun, apa yang mereka lakukan. Itulah dia kata kan. Makna sukakan tu, sukakan dan juga sukakan makan benda-benda haram ni, dan bersegera, berebut-rebut. Itu adalah perangai mereka. Allah Ta'ala, itulah seburuk-buruk ni. Laula yanhahumur rabbaniyun. Kemudian ayat 63 Allah Ta'ala kata, kenapalah ni di kalangan orang Yahudi ni, ada tak pendeta-pendeta, ada rabbai mereka, adalah ulama-ulama mereka, adalah tok-tok lebay mereka, adalah ustaz-ustaz mereka kan, ada, bukan tak ada orang alim, orang yang baca kitab. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini laula ni maksudnya halla maknanya kenapalah tidak, maknanya gitu maksud dia. Kenapalah yanhahum ar-rabbaniyun ni pendeta-pendeta, orang yang dekat dengan Tuhan lah konon-kononnya kan, iaitu orang yang kuat bertapa, orang rabbani lah. Kenapakah rabbani ni daripada kalangan mereka ni wal ahbaru, dan ulama-ulama mereka, an qaulihim, tidak, la yanhahum, kenapalah rabbani, kenapa ahbar mereka tidak mencegah mereka ini, an qaulihim al ithma wa akli muslim, melarang mereka, kenapa tak larang mereka ni daripada perbuatan-perbuatan mereka ni yang sukakan kejahatan, yang makan benda haram ni, kenapa tak larang? Allah kata labi sama kanu yasnaun, Allah Ta'ala kata seburuk-buruk apa yang mereka lakukan. Dia ada atas tu, yang atas tu kita tengok ya'malun, yasnaun ni ada beza sikit. Yasnaun, sona'a ni artinya ialah buat juga kalau ikut terjemahan. Ya'malun, buat juga, lakukan. Jadi lakukan, apa beza yasnaun dengan ya'malun? Yasnaun ni kata ulama tafsir, yasnaun ialah apabila seseorang itu dia sangat pakar dalam membuat sesuatu,
Dia terbiasa buat benda tu. Maknanya dia buat seolah-olah macam dia berlatih lah, berlatih buat benda tu. Akhirnya dia pandai buat benda tu. Itu dipanggil yasnaun. Kalau ya'malun ni semata-mata buat saja. Mungkin tak pandai tapi buat juga, maknanya tak expert dalam kejahatan lah di sini kan. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, orang-orang ahli, ketua-ketua mereka ni, rabbani mereka ni, ahbar mereka ni, semua mereka tu expert dalam agama ni. Tapi tengok kan, mereka larang ke? Mereka tak larang juga. Allah Ta'ala kata, sepatutnya pendeta-pendeta mereka ni laranglah orang-orang Yahudi ni daripada perbuatan macam ni. Jadi waqalatil yahud. Kemudian selepas daripada tu, ni habis dah. Sekarang kita masuk pula kepada ayat yang terakhir, iaitu ayat 64. Ayat 64 ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut cerita pula tentang orang Yahudi ni sebelum daripada kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum Nabi sampai ke Madinah, mereka ni kira orang kaya, orang yang sangat kaya, banyak harta. Pandailah mereka ni kan melakukan riba dan sebagainya terhadap orang lain. Mereka kalau sama mereka tak boleh riba, tapi ke atas orang lain yang bukan Yahudi, mereka melakukan riba. Jadi mereka ni lah macam tu lah, jadi kaya. Bila sampai Nabi SAW sampai ke Madinah, maka mereka ni dah banyak lah sekatan Nabi buat macam ni tak boleh dan sebagainya. Akhirnya mereka mula tak kaya lah kan, kurang sikit kekayaan tu. Pada masa ni mereka pun start lah tuduhlah Allah Subhanahu Wa Taala pula. Apa tuduhan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka kata apa? Tengok Allah Taala kata, waqalatil yahudu. Orang Yahudi berkata, apa dia kata? Yadullahi maghlulah. Mereka kata tangan Allah maghlulah. Tangan Allah sini maksudnya ialah Allah lah. Bukannya tangan tu maksud tangan. Menurut ahli sunnah wal jamaah, dia kata tangan sini ialah bukannya maksud tangan-tangan tu mengikut khalaf. Kita ada salaf, ada khalaf kan. Jadi ikut mazhab khalafnya yang kita pegang, iaitu bukan tangan. Bila Allah Ta'ala sebut tangan, bukan maksud tangan, tapi maksudnya limpahan kurnia Allah. Allah Ta'ala ni dia kata tak beri kepada maghlulah ni, mana terbelenggu, mana tak boleh beri kepada kami. Tengok kan, Muhammad, dulu kami okey, sekarang ni sejak kamu datang ni macam-macam pula kan. Tengok kan, di antara apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi tutup pasar dia, pasar Bani Qainuqa kan. Dulu ada, mereka ada pasar ni, pasar di Madinah tu dikontrol oleh Yahudi dulu, semasa sebelum Nabi datang. Bila Nabi SAW datang, Nabi tengok, Nabi ubah. Dari segi ekonominya, mana Nabi ubah pasar tu, Nabi buat pasar orang Islam. Jadi akhirnya pasar mereka dah kurang laku dah, kurang maju lah mereka ni kan dari segi bisnesnya. Jadi mereka pun tuduhlah Allah Ta'ala. Dia kata tangan Allah ni terbelenggu. Tengok kan, jahatnya mereka ni. Jadi Allah Ta'ala katakan ghullat aidihim, tangan mereka tu yang terbelenggu. Maknanya mereka tu yang kerkut. Walu'inu bima qalu, dan oleh kerana kata-kata mereka tu, maka mereka tu dilaknat. Allah Ta'ala kata lu'inu bima qalu, dengan kata-kata mereka tu dilaknat mereka tu. Bal yadahu mabsutatani, Allah Ta'ala kata bahkan yang betulnya apa? Allah Ta'ala ni kan dia kata rahmat Allah itu terbuka luas. Allah Ta'ala, kuasa Allah terbuka luas, limpahan Allah terbuka luas. Mabsutatani, maksud ni lawan kepada maghlulah. Maghlulah tu terkunci, terbelenggu. Tapi Allah Ta'ala sebut sini ialah tidak terbelenggu. Mana ada terbelenggu? Mabsutatani, terbuka kan. Allah Ta'ala beri, Allah Ta'ala kata yunfiku kaifa yasha. Allah Ta'ala boleh beri kepada kamu, limpah dia nak kan, kepada sesiapa yang dia nak. Tapi Allah Ta'ala tak nak beri kepada kamu sekarang ni. wala yazidanna katsiran minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra. Dan Allah Ta'ala boleh tambahkan, Allah Ta'ala kata tambahkan kasiran, banyak lagi, minhum tapi Allah Ta'ala kata minhum ma unzila ilaika min rabbik tughyanan wa kufra. Tapi perangai mereka apa? Tengok kan, perangai mereka ni ialah makin jahat, kata makin apa? Tughyanan, makin kufra. Bila datang ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, mereka ni bertambah apa? Bukan bertambah baik, bukan bertambah iman, tapi bertambah tughyanan. Tughyanan maknanya kerana kekufuran mereka jadi bertambah jahat lagi. Kemudian bertambah lagi kufran, bertambah kafir lagi. Tunjukkan kalau dulu Nabi Muhammad tak ada. Mereka ceritakan kepada orang Arab, nanti seorang Nabi, nanti kami akan lawan kamu, kami akan bunuh kamu. Dia berkata, orang Yahudi kata kepada orang Arab di Madinah tu, kami akan bunuh kamu dengan Nabi. Tiba-tiba bila Nabi Muhammad SAW datang, mereka yang kepala kepada kekufuran tu, yang tolak Nabi tu. Jadi Allah Ta'ala kata sini, mereka ni
bertambah kan tughyanan wa kufra wa alqaina bainahumul adawata wal baghdha, dan kami campakkan kepada mereka ni pula bermusuh sesama mereka ni. Maknanya mereka ni walaupun kita tengok mereka macam okey, tapi sebenarnya mereka ni bermusuh sama mereka, bergaduh sama mereka sebenarnya. Jadi Allah Taala kata wa alqaina, kami campakkan bainahum al adawata wal baghdha. Cuma mereka ni kalau nak melawan Islam nampak mereka macam bersatu. Nampak macam bersatu, nampak kan? Tapi sebenarnya mereka ni kan bergaduh sama mereka. Itu satu benda yang kita kena tahu hakikatnya. Allah Taala sebut sini, kami campakkan di kalangan mereka itu al-adawah wal baghdha ila yaumil qiyamah. Tengok kan? Kita sebab tu kita sehingga bukan akhir zaman, maknanya ialah akhir zaman lah kita kan, sampai kepada hari kiamat kan perangai mereka ni kan. Ila yaumil qiyamah, sampailah pada berlakunya kiamat. Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Allah Taala kata setiap kali, ni apa lagi yang Allah Taala jelaskan kepada kita ni kan, setiap kali mereka ni nak menyalakan api peperangan, maksudnya iaitu nak melakukan serangan terhadap Nabi, terhadap orang Islam yang betul-betul Islam lah, Allah Taala kata atfa'aha Allah, Allah Taala akan padamkan. Allah Taala berkuasa kan, maknanya planning apa yang mereka buat tu Allah Taala tahu. Jadi sebab itulah Allah Taala kata sini, setiap kali mereka nak melakukan peperangan, mereka nak nyalakan peperangan, Allah Taala akan padamkan. Tapi itu mestilah syarat dia, kita kena tahulah kan, itu syaratnya kita ni menjadi orang yang betul-betul Islam lah. Kalau kita pun melawan orang Yahudi ni dengan perasaan ke, dengan ideologi yang tak betul ke, bukan kerana Islam ke, maka kita tak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yas'auna fil ardi fasada, dan mereka ini meneruskan berusaha di atas muka bumi ini untuk merosakkan, dan seterusnya. Allah kata wallahu la yuhibbul mufsidin, sedangkan Allah Taala tak suka kerosakan-kerosakan ni. Jadi apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ni di mana-mana kan, di mana-mana mereka berada, mereka sentiasa buat rosak kan. Di Jerman ke, di Eropah ke dulu kan, di Itali ke, sebagaimana kita baca cerita kan, William Shakespeare pun ada buat, nak ceritakan di zaman tu, makna di mana-mana pun pernah orang Yahudi dihalau sini, dihalau, dibunuh sini kan, di mana-mana. Sebab apa? Mereka ni melakukan kejahatan di atas muka bumi ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata sini, memang mereka ni wa yas'auna fil ardi fasada, mereka itu berusaha di atas muka bumi ini untuk membuat kerosakan, dan Allah Taala tak suka kepada kerosakan. Wallahu a'lam bissawab. Jadi insya-Allah harapnya kepada sahabat-sahabat semua yang bersama dengan kita, mungkin tak cukup dengan apa yang kita baca, mungkin ada kekeliruan dan sebagainya. Jadi sila insya-Allah boleh bertanya di sini, dan juga insya-Allah boleh mendengar lagi, membaca lagi tafsir-tafsir dan juga terjemahan-terjemahan insya-Allah. Moga-moga kita akan dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.